dari semuanya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, 我们在天上的阿爸父， biarlah lagu ini menjadi doa kami. 让这首歌成为我们的祷告。 Banyak tawaran di dunia, 你知道这个世界上 banyak hal yang mungkin secara jasmani, secara duniawi begitu menarik. 照着肉体来，照着世界的看法，是多么的吸引我们。 Tapi Tuhan, kami bersyukur 但是主啊，我们感谢 tidak 你， ada yang lebih penting hidup di dunia ini kecuali kasih anugerah Tuhan yang mengampuni dan menyelamatkan kami. 或在这个世界上没有比主你的爱拯救我们更重要的。 Tuhan, biarlah kecondongan hati kami 求主 selalu kepada Tuhan saja. 让我们的心只有望着你， Ajarkan kami memprioritaskan Tuhan. 教导我们把你放在 Lebih 第一。 mengasihi Tuhan daripada mengasihi dunia ini. 我们更爱主，比起更爱这个世界。 Hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. 今天早上我们要思想主你的话语， Berfirmanlah ya Tuhan. 求主向每个人说话， Terangilah mata hati kami untuk boleh memahami firman Tuhan. 敞开我们的眼目，让我们可以明白主你的 Roh 话语。 Kudus, buatlah kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. 求主的圣灵教我们明白了解，让我们可以实行主你的话语。 Berfirmanlah ya Tuhan. 求主向每个人说话， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们，请坐。 Shalom. 平安，弟兄姐妹们， Merdeka. Wah, 独立。 kalau merdekanya lembek gini perang mana menang ya? Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah bersama dan senang sekali hari ini saya boleh bertemu dengan teman-teman dari GKI Kebayoran Baru. 感谢主，今天早上我们可以在一起来这里敬拜我们的上帝，也是感谢主，让今天我们可以见到从Kebayoran来的弟兄姐妹们。 Saudara, kita sekali lagi berikan tepuk tangan buat teman-teman dari GKI Kebayoran Baru. 在这我们围着这些弟兄姐妹来掌手。 Jauh-jauh datang dari Kebayoran Baru, jerih lelahnya melayani kita ya. Nanti kapan-kapan GKI Karawaci yang ke sana. 从这样远的地方，他们来到这里来服侍我们的上帝，有几时我们可以到他们那边去？ Hari ini kita akan melanjutkan serial tema kita di bulan Agustus. 今天早上我们要继续我们的主题，在8月份。 Dan minggu lalu kita telah belajar satu bagian firman Tuhan tentang minoritas. 上个星期我们也是学习了一个主题，叫做在微小当中。 Hari ini kita akan belajar tentang berani berkata tidak. 今天早上我们要学习说，我们敢说不。 Mantap. Salam dulu Pak John. Oke. Sudah mantap begitu harus berani gitu ya. 我们要肯定。 Oleh sebab itu saya persilakan Pak John dahulu yang membacakan Titus 2 ayat 11 sampai 15 dalam bahasa Mandarin, nanti saya terjemahkan. 我们来读Ya, silakan. 提多书第2章第11节到第15节，因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗情义，在今世自守公义，尊虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显明。第14节，他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的罪恶，又接近我们，特作自己的子民，热心为善。第15节，仔细是你要讲明劝解人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。 Amin. 就到这里。 Saudara, dalam bahasa Indonesia saya bacakan, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. 弟兄姐妹们， Saudara, mudah atau gampang berkata tidak? 弟兄姐妹们，容易还是不容易？我们说不。 Berkata tidak itu mudah atau gampang? 讲到不 Menurut saudara? 是容易还是很难呢？ Halo? Kalau senyum-senyum tandanya mudah ini. 如果你们这个微笑，意思就是说你们说容易， Mudah atau gampang? 容易还是说很 Oke 简单？ deh. Gampang atau susah? 容易还是困难？ Tuh, jawabannya juga sama, gampang-gampang susah katanya Pak John. 容易还是困难？ Saudara, berkata tidak itu rupanya tidak mudah. 原来讲不，原来是不容易的。 Saudara, kalau kita belajar ilmu sosial ya terkait dengan aspek sosial, maka sebetulnya berkata tidak itu tidak mudah. 如果我们学习在社会上，我们要讲不是不容易的。 Ada yang namanya cultural cost atau biaya atau harga yang harus dibayar secara budaya. 我们一定要还一切的代价。 Maksudnya apa sih? 意思是什么呢？ Saudara, waktu kecil 弟兄姐妹们， atau kalau Bapak Ibu punya anak kecil, 当你年幼的时候，如果弟兄姐妹你有小孩子， ya, atau waktu kita kecil lah ya, gitu ya. Mama bilang begini, Mama Petrus makan. 他说：“彼得吃饭。 Jawabannya apa? No. ”我们说不， Hah? Yes atau no? 是还是不？ Ya, Mami. 是的，妈妈。 Petrus mandi. 彼得洗澡， Jawabannya? 答案是什么？ Nggak mau gitu. 不要。 Kalau jawabannya nggak mau langsung 如果 omelin, 我们回答 dikebuk 不要 atau di-，他直接打我们。 Saudara, dari kecil kita itu belajar bahwa berkata tidak itu seperti hal yang tidak baik. Betul nggak? 我们从小就学习讲不，正如说一个不好的， Berkata ya itu artinya sesuatu yang baik. 讲到是，你的意思就是说一个好的， Tidak itu artinya bertentangan. 不就是说违背。 Sehingga tanpa sadar kita itu mengalami satu cultural cost ini tadi. Ada harga yang harus dibayar ketika berubah dari kata iya menjadi tidak. 当我们说是到不的时候，我们有一个代价，一定我们要付起的。 Dan rupanya ini tidak hanya berlaku di budaya timur Indonesia. 这个风俗不是单单在我们东边这些印尼人， Bahkan hal yang sama terjadi juga di Amerika. 这样 Jadi 子也是 berkata 发生 no 在美 itu 国。 seperti tidak sopan secara budaya. 正如说一个不尊敬人、没有礼貌一样。 Mengapa susah berkata no? 为什么很难讲不呢？ Yang kedua adalah ada social cost. 一定有一个代价，我们一定付起的。 Kenapa kita takut berkata no? 为什么我们怕讲不呢？ Mengapa kita takut menolak? 因为我们怕我们拒绝了， Mengapa kita takut tidak setuju? 我们怕我们不同意了。 Karena rasanya menolak itu membuat kita berjarak. Betul nggak? 当我们说不的时候，我们觉得我们已经退步， Menjauh. 我们离开， Bukan menjadi bagian dari grup. 不是在团体里面的一部分。 Dan saudara sekalian, 弟兄 ternyata 姐妹们， menolak itu atau berkata no itu atau berkata tidak itu juga ada psychological cost-nya. 当我们讲不，也是有一个代价，应当付起的。
Kemarin seharian saya membaca jurnal-jurnal penelitian neuroscience. 昨天我一整天读了一则讲章 neuroscience。 Saya tahu di sini banyak teman-teman backgroundnya psikologi, ada yang dokter ya, doktor ya, mungkin nanti bisa luruskan kalau saya salah baca. 如果 Ya Bulana 坐 ya. 在这里在座的弟兄姐妹很多是医生， Saudara sekalian, ada penelitian yang dilakukan 弟兄姐妹们有一些的调查， kepada kelompok orang diuji untuk mendengar kata no. 对一部分行出一个测验， Lalu 当 otak 讲不的话， otak orang-orang tersebut di MRI pakai functional MRI untuk melihat apa yang terjadi dengan otaknya. 当讲不的时候，在哪边检查他的脑子里面其实发生什么？ Jadi ketika mendengar kata no itu rupanya bagian prefrontal cortex itu, otak bagian depan itu kerjanya langsung kencang, gitu. Tapi nggak bunyi sih saudara. 当讲不的时候，这个脑子在前面的脑子就怎样子发动， Bekerja keras. 在哪边工作的很强。 Itu adalah 激烈 bagian otak yang berfungsi untuk membuat keputusan, bicara soal moral, langsung kerjanya 就 keras. 是这一部分在脑子的工作，就是当哪一个决定的时候说不的时候， Lalu berefek kepada bagian emosi di sebelah belakangnya. 以后就到我们后面的脑子。 Tapi ketika mendengarkan kata yes, 但是当讲到是的时候， kerjanya nggak sekeras itu. 没有讲者的工作的很强力。 Lalu penelitian lainnya lagi. 以后再另外的调查， Ketika kemudian tadi kan mendengar kata yes atau no. 当我们听到是或者不， Nah ini penelitiannya adalah kalau seseorang itu 如果一个人 membuat keputusan yes 哪一个决定是， atau membuat keputusan no, 或者说哪一个决定不， kira-kira kalau di MRI otaknya kayak apa ya? 他的脑子里面在前的时候比较大，比较动工呢， Dan mirip terjadi. 这个是发生的。 Bagian prefrontal cortex-nya itu kerja lebih keras. 在前面里面的脑子共中的比较强动， Efeknya itu seperti orang yang sedang menahan marah. efeknya Efeknya seperti kalau orang menahan marah. 在里面的影响力更大。 Jadi berkata no itu aja sudah langsung di sini tuh efeknya itu kerjanya itu seperti kalau sedang menahan marah. Menahan marah. 当他讲不的时候，前面的脑子的工作像是在忍住一些东西， Lalu efeknya kembali ke aspek emosi. 以后推到后面，在这个影响力的是， Begitu yes, kerjanya lebih lancar. 当讲是的时候，这个动作比较顺利。 Jadi tidak peduli apa yang dibicarakan, hanya mengenal kata no aja sudah begitu. 无论在谈什么，当讲一个不的话， Makanya saudara, orang itu lebih suka memilih kata apa? Kalau aku sih yes. 所以人比较不要头昏脑胀，更容易选择讲是。 Enggak tahu kamu gimana? Hah? 不知道对你们怎样子， Yes juga enggak? 是还是不呢？ Lah yes. No what? tidak apa-apa，不过没有关系。 Nah saudara, itulah yang terjadi ketika kita berkata no. 弟兄姐妹们，这就是在这里脑子的工作，当我们说不的时候， Makanya para gadis hati-hati menolak. 所以你们做少女的，你们要小心，当你们 Kalau 拒绝的时候， kalau ada yang lagi jatuh cinta lalu menembak lalu ditolak, yang sakit siapa? 当一个男孩子爱你的时候，他跟你讲话，他爱你，但是你拒绝了， Yang di 痛的是谁呢？ yang ditolak sakit juga kan? Nyut. 被拒绝的 No 也是痛， Tapi yang nolak sakit juga nggak? 拒绝的人会痛吗？ Ah, jual mahal.
Makanya banyak di sini yang mungkin menikahnya gara-gara nggak bisa menolak, lalu aku sih yes gitu aja kan, kalau 所以 ditembak. 很多在今天我们看到结婚，他说不能够拒绝，当说不能够拒绝的时候，我说是。 Nah sekarang bagaimana kalau bicara bahwa kita itu ditawarin, diajak untuk melakukan dosa? 今天早上如果诱惑我们犯罪的话， Kalau kita diperintahkan, 如果我们被命令， atau mungkin kita ada dalam keadaan kita digoda oleh dosa. 或者说当我们在被这个罪恶诱惑的时候， No sin no. 是不没有啊，没有。 Tapi diintip-intip kayaknya enak juga. Aku sih yes deh. 我就好了。 Saudara, dosa mula-mula itu adalah karena kesulitan untuk berkata no, bukan? 开始的犯罪就是很难讲不。 Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. 当上帝创造人，照着上帝的形象， Apa maksudnya menurut gambar Allah? 什么意思？叫做照着上帝的形象呢？ Salah satunya adalah manusia itu diberi moral likeness, keserupaan moral. 上帝给我们一个道德。 Maksudnya adalah bahwa manusia itu adalah makhluk moral yang mengarahkan moralitasnya kepada standar moral Allah sendiri. 就是说人，上帝给我们道德，我们倒回上帝的道德。 Makanya singa mencuri makanan temennya dosa nggak? 如果这样子，狮子当他偷东西吃的时候，啊他犯罪吗？ Enggak. 没有，他没有罪。 Singa membunuh sesama singa dosa nggak? 行啊，看到是的吧？ Ya, singa membunuh sesama singa. 如果狮子讲偏话，他犯罪吗？ Hah? Dosa nggak? 犯罪吗？ Enggak. 没有犯罪， Karena dia tidak diciptakan dengan moral likeness. 因为他没有照着上帝的形象。 Dia bukan makhluk moral. Dia bukan makhluk moral. 他不是一个道德的动物。 Tapi Tuhan menciptakan manusia itu saudara dan saya dengan moral likeness. 上帝造人，你我是一个有道德的。 Kita tahu tentang benar dan salah dari Allah kita yang adalah sumber moralitas tertinggi. 我们知道错，知道对，从我们的上帝是道德的上帝。 Makanya kemudian Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden 当上帝把人放在伊甸园的时候， untuk mengelola ciptaan Tuhan. 来管理上帝所 Karena manusia 造的 tahu apa itu yang benar dan yang salah. 什么是对，什么是错的， Tapi bukankah semuanya sungguh amat baik? Betul ya? 一切都是很好。 Nah kalau semuanya sungguh amat baik, keterampilan sifat untuk moral ini ya baik-baik aja. 一切都是很好，因为从上帝来的道德是好好嘛。 Tuhan berikan pohon pengetahuan baik dan jahat. 上帝是给一棵善恶的树，在整个伊甸园里面， Bukan untuk mencobai manusia. 不是来试验人。 Saya yakin Tuhan menerapkan itu supaya manusia bisa puas dengan keberadaan dirinya yang manusia moral itu. 上帝把这棵树放在伊甸园，直到人能够自己知道自己的满足。 Setiap kali melihat pohon itu, 每次看到哪棵树， dia tidak merasa, aduh kepingin nyoba, enggak. 他没有想到想要试。 Hatinya akan bergembira untuk mengatakan, aku memilih Tuhan. 他没有选择，他的心能够一直想到，我的心选择上帝。 Di industri teh, 在整个茶的工业中， salah satu pekerjaan yang penting dan harganya juga mahal 其中的一个工作最重要的工作，它的价值也是很贵， adalah ahli organoleptor, ahli nyicip. 就是那个试射的专家，试验的专家。 Untuk pabrik teh perlu sekali orang yang punya keahlian mencicip supaya bisa bedakan ini teh yang bagus, grade ini, grade ini, grade itu dan sebagainya. 对一个茶的工厂，需要一个很会试验这个茶是
Nggak sembarang orang bisa. 不是随便人就可以做出这样的 Ada syaratnya. 有条件的， Yang pertama harus punya hidung. 一定要有 Dicium kan? 鼻子， Lalu lidah cecapnya itu dicoba dahulu dites dan itu baik. 他的舌头，当他用着舌头摄这个味道的时候，他看这个好吗？ Dulu saya waktu kuliah pernah nyoba rasanya menjadi organoleptor. 当我在念大学的时候，我曾经试试看，做成一个试验的东西， Teh ini, teh ini, teh ini, teh ini, podoai. 这样子的茶，这样的茶，这样的茶，很好。 Ternyata nyicip itu enggak sembarangan. 原来试试不是一个随 Selain 便便的， indranya baik, 一定要他的舌头很好， tapi harus dilatih sampai ada sertifikatnya. 也是要被训练，知道有这个这个条件。 Kalau saudara kerja di pabrik teh, 如果你工作在茶的工厂， lalu saudara dipilih dan dilatih sampai dapat sertifikat internasional sebagai pencicip. 以后你被选择，你被训练成为一个国际的一个试验品试验家， Lalu kembali ke pabrik saudara. 以后你就回到你的工厂里面， Sama bos nggak pernah dikasih tugas nyicip, tapi suruh ngetik terus. 知道吗？ Suruh ngetik, ngetik terus. 但是你当回到工厂的时候，老板不曾叫你去试试哪个茶，但是叫你一直打字。 Rasanya gimana coba? 如果你这样子在这样的情况，啊你的感觉如何呢？ Coba rasanya gimana? 你的感觉如何呢？ Ngapain saya? Betul nggak ya? 你说为什么要我这样子 Saudara 说呢 punya kemampuan, 我有能力， tapi yang dilihat mesin ketik. Apa? Komputer. 不是在电脑打字里面。 Tapi begitu saudara masuk ke lab, 以后你进入到试验馆， langsung saudara pasti senang. Betul nggak? 你一进到那边的时候， Kemampuan 你一定很 saudara 喜欢 jadi berguna. 你的能力接着被用到在那边。 Sukacitanya adalah nyicip. Wah, ini teh olong grade 10. 当你闻到这个茶的味，你说哇，这个茶是一个很好的茶， Wah, ini jasminnya pas. 这个绿茶，这个是很好的绿茶。 So itu yang saya bayangkan terjadi di Taman Eden. 我们在默想当在伊甸园的时候， Pohon pengetahuan baik dan jahat bukan untuk mencobai, untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Bukan itu sifat Tuhan. 对善恶的树，上帝不是拿来试探亚当跟夏娃，不是这样子的。 Oleh sebab itu ketika Adam dan Hawa di sana, 所以当亚当跟夏娃 Dia 在 puas. 伊甸园的时候， dia puas untuk taat kepada Tuhan, tidak ingin mengambil buah itu. 他要满足对上帝，不要去采那个善恶的果子。 Sampai kemudian 但是最后， ular menggoda. 蛇诱惑了， Yang terjadi kemudian. 以后发生的事情， Lalu Hawa mulai melihat mencari. 夏娃开始看到这棵树 Kayaknya 很像，很像 apa yang selama ini secara moral aku tolak, 对道德我所拒绝的， enak juga. 原来这个也是很好吃。 Pohon itu kelihatannya baik untuk dimakan. 那棵树看起来很好吃， Yang aku tolak secara moral itu ternyata adalah sedap kelihatannya. 照道德我拒绝的，原来看起来 Menarik 很好吃 hati. 吸引我们的心。 Kalau gitu aku sih yes. Boleh? 我这样子，我说好了，是吧？ Jadi dosa pertama itu adalah terjadi karena tidak bisa berkata no. 所以第一次的罪就是说，人不能够说不， Dia pikir di balik yes itu ada kenikmatan, ada keuntungan. 他想在说是的背景， Lalu- 而且利益对他有利益， Lalu dibagi kepada suaminya. 然后他把这个果子分给他丈夫。 Begitu dikasih ke suaminya, 当他给他丈夫的时候， langsung suaminya no. Begitu? 他丈夫说不吗？
Adam langsung ambil makan. Betul nggak Pak? 亚当也是跟着拿着吃了。 Waktu kemudian Tuhan Allah nyari, Adam di mana kamu? 当上帝来到伊甸园寻找他们，亚当你在哪里？ Kamu pasti makan buah itu ya? 你一定吃了那个果子。 Adam bilang apa? 亚当说什么？ Perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan, yang ngasih aku. 你把放在我身边的那个女人，她给了我。 Siapa yang bisa nolak pemberian istri? 是谁能够拒绝太太所给啊我们的？ Siapa yang berani, suami mana yang berani menolak masakan istri? 哪一个丈夫敢拒绝太太所煮的菜呢？ Pak Agus berani menolak masakan istri? 你敢能够拒绝太太所煮的？ Hah? Pak Chandra jangan deh. "你敢吗？拒绝太太所煮的？ Jadi seolah-olah dia berkata, how could I say no to my wife? 我更好不要讲不跟我太太。 Betul ya? It is hard to say no. Terlalu susah Tuhan berkata no. 这个太难，我讲不对我太太， Dan ada cost untuk say yes. 一定有一个代价所要付出的来讲是， Cost-nya itu adalah cost of sin. 代价是 Harga dari dosa. 罪恶的代价。 Upah dosa adalah maut. 代价罪的工价就是死。 Jadi kata yes or no ini, saudara sekalian, sama-sama ada cost-nya. 所以当说是或者不，一起一样都有它的代价。 Jadi dari tadi itu kita bicarain tentang kos-kosan, saudara. 像讲到一个宿舍一样， Saudara mau milih kos yang mana? 你选择哪一个宿舍？ Saudara, lalu bagaimana supaya kita berani berkata no kepada dosa dan dunia? 怎样子使到我们勇敢对罪恶说不？ Saudara, surat Titus yang tadi kita baca, 跟刚才我们所读的提多书， ditujukan Paulus kepada kepada Titus hamba Tuhan di kota Kreta. 当保罗对提多在这个克雷塔国家这个城市对他讲的话， Di Pulau Kreta. 在一个岛， Pulau Kreta adalah pulau yang istimewa karena letaknya adalah diapit sama Eropa, Asia, dan Afrika. 就是澳洲跟亚洲跟非洲架在一个岛上。 Jumlah penduduknya padat. 他那边的人很多， Dan ternyata ada catatan bahwa penduduk penduduk pulau Kreta ini adalah orang-orang yang pembohong, binatang buas, dan 也 pelahap yang 也 malas. 是有一个记录，住在那个岛的人是一个欺骗者，是一个很残忍的人。 Kalimat ini sebetulnya dikutip oleh Paulus 其实这句话是使徒保罗写下的， dari filsuf yang hidup 600 sebelum Masehi, yaitu Epimendes. 就是在还没有600年，那个时候这个哲学家所说的话。 Ini orang penduduk pulau itu orangnya tidak tertib, duniawi hidupnya. 住在哪一个岛的人，他们不规律的生活，他照着世俗的生活。 Dan Titus harus menegakkan kebenaran dengan tegas. 提多要在那边很强调的对真理， Menegur dengan tegas. 警戒他们，用很强力的警戒他们。 Nah disinilah indahnya. 在这里，他的美善。 Ayat yang tadi kita baca berkata begini. 刚才我们所读的圣经章节， Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. 上帝就众人的恩典已经显明出来了。 Tapi tidak berhenti di situ, dilanjutkan. Bukan hanya menyelamatkan manusia, anugerah itu adalah juga mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. 上帝的恩典不单只是救赎我们，也是教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲。 Dalam terjemahan NIV dikatakan 在这个别的翻译里面这样子说， bahwa anugerah Tuhan itu 上帝的恩典是 memberikan keselamatan 给我们一个拯救，
dan mengajarkan how to say no. 也是教导我们说不。 Saudara, apa yang saudara pikirkan tentang anugerah? 你所想的对恩典是什么呢？ Saudara, kata mendidik ini di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata dasar yang sama seperti kita gunakan pedagogi. 当我们对这个它的原文来看的话，就是像 Mendidik seseorang, mengasuh seseorang anak. 教导一个孩子，培养一个孩子。 Saya suka dengan satu kutipan yang berkata begini, bahwa anugerah Allah memiliki tujuan pedagogis. Anugerah Allah memiliki tujuan mendidik. 上帝的恩典带来给我们一个教训。 Bagaimana kita memikirkan anugerah Allah? 我们怎样子思想上帝的恩典呢？ Maaf, kadang-kadang kita melihat anugerah Allah kepada satu, yaitu Tuhan menyelamatkan saya. Puji Tuhan, haleluya. 对不起，我们看见上帝的恩典就上帝拯救第一个，上帝拯救我们，哈利路亚。 Dengan demikian saya sudah dapat tiket untuk masuk surga. 这样子我已经得到天堂的票的 Lalu, 支票。 lalu kemudian yang kedua, 第二， haleluya, ada anugerah. 第二有上帝的恩典， Tuhan itu baik. 上帝是美善的。 Karena kalau saya salah, anytime hari Minggu bisa minta ampun lagi. 当我有犯罪的时候，当我有错误的时候，随时在礼拜天，我可以再求主赦免我。 Maka kalau kebaktian umum jangan telat sampai sesi ketiganya. Di situ ada doa pengampunan dosa. 所以你不要在聚会的时候迟到，到第三次，在那里有赦免的祷告。 Kita melihat grace atau anugerah Tuhan itu sebagai ruang untuk kita boleh seenaknya. Yang penting, toh sudah terima tiket ke surga. 我们不要把上帝的恩典看作一个很自由的，最重要，我们已经得到天堂的门票了。 Betul nggak? Yang masih kuliah, 还念大学的， Tuhan susah banget ini ulangan ujian kimia, gitu kan? 上帝怎样难，怎样考试的难， Ya udahlah, saya nyontek aja deh. 我偷看好了。 Nanti toh hari Minggu bisa minta ampun lagi. 等到礼拜天我到教会来，还是能够求主赦免我。 Yang kerja di kantor, 在办公室工作的， yang bisnis. 做生意的， Aduh Tuhan, kalau kerja nggak nipu-nipu, bocuan. 上帝啊，如果做生意没有骗，不能够赚钱。 Ah udah jalanin dulu dah. Jalanin dulu. 等下了，不要现在了。 Kan Tuhan tuh baik, ada anugerahnya, nanti saya minta ampun. 上帝是很好的，有恩典，能够赦免我。 Apakah itu yang saudara bayangkan tentang anugerah Tuhan? 是否你所默想的对上帝的恩典是这样子吗？ Ayat ini menjelaskan 今天要告诉你， anugerah Tuhan 上帝的恩典 bukan ruang kebebasan untuk berdosa. 不是一个自由犯罪， Anugerah Tuhan 上帝的恩典 adalah sebuah ruang belajar. 一个地方，使我们来学习的。 Belajar apa? 学习什么？ Belajar untuk berkata tidak bagi dosa dan Siap. bagi keduniawian. 来学习在世俗上对罪恶说不。 Amin. Anugerah itu mengajarkan kita untuk berkata tidak kepada keduniawian dan dosa. 上帝的恩典教导我们对在世俗上对罪恶说不。 Amin. 阿门，弟兄姐妹们。 Itu sebabnya poin pertama ini penting. Bagaimana supaya kita berani berkata tidak? 怎样子使到我们勇敢的对罪恶说不？ Oke, bahasa Indonesia bersama-sama kita baca bersama-sama. 印尼文跟牧师一起来读。 1, 2, 3. Bersandarlah pada anugerah Tuhan untuk terus belajar berkata tidak terhadap dosa dan godaan keduniawian. 靠着主的恩典，一直来学习对罪恶说不。在这个世俗里面， Waktu saya jadi pembina pemuda di sebuah gereja, 当我在一个教会成为一个青年人的培训，
Salah seorang anak pemudi hari itu datang kepada saya. 其中的一个青年的女孩子来到我面前， Dia berkata, Ko Petrus tolong doakan saya. 她说：“彼得哥哥，为我祷告， Saya mau melamar bekerja. 我要应征一个工作，在一个公司里面。 Habis saya doakan. ”以后我就祷告，为他祷告。 Sabtu depannya datang lagi ketemu saya. 下个星期六，他又倒回来找我。 Saya tanya, gimana kabarnya? 我说：“怎样子？” Wajahnya agak sedikit cembetut, 他 agak sedih. 一点的忧愁。 Aduh, Ko Petrus, yang daftar ada 100 orang. 他说：“应征的有100人。 Soal yang dikerjakan sih gampang buat saya. 他是给的问题是对我来看是很容易。 Saya melamar accounting, pembukuan, accounting. 我是做一个簿记的。 Lalu kemudian selesai dites, saya diwawancara. 被试了以后，他就在那边访问我。 Waktu wawancara, 当访问的时候， ditanya satu pertanyaan yang luar biasa. 他问一个问题，很特别的问题。 Kalau kamu oleh atasanmu disuruh bikin pembukuan ganda, mau nggak? 如果你的上司叫你做有2本的簿记，你要不要？ Kadang-kadang perusahaan gitu ya, bikin pembukuan satu buat laporan pajak supaya pajaknya nggak gede, satu lagi buat internal pembukuan yang sesungguhnya. 有些公司做2本的簿记，一本是来还税的时候报告税的时候，一本是在公司简单的在公司里面使用的。 Dan anak muda ini tanpa pikir panjang langsung berkata, no, saya nggak mau. 这个年轻人直接对他的访问他的人说：“不，我不要。” Betul kan ya Ko Petrus ya? Dia tanya saya. Oh betul, mantap. 他问我对不对，我说是，很好。 Tapi keluar dari ruangan saya lemes katanya. 但是当从那个访问的房间出来的时候， Udah 我 pasti 觉 ditolak 得 lah. 很没有力量， Udah pasti ditolak lah. 一定被拒绝的。 Di lorong dia ketemu sama temannya yang anak gereja juga, pemudi juga. 在出路的时候，他见到一个朋友，也是教会的女孩子，在那他就问他， Temannya tanya, tadi kamu ditanyain apa interview? 当你访问他问你什么？ Lalu dia bilang, tadi ditanyain pembukuan ganda. Aku bilang, no, nggak mau. 如果做双倍的簿记，你要不要？我说不，我不要。 Oh ya. Dia masuk. 他说是，他就进去。 Maka temannya yang kedua ini, 然后第二个这个访问， ternyata 被 juga 访问的 ditanya sama. 他的问题一样的， Dan jawabannya, no. 他的答案说不。 Kalau saudara jawab no atau yes? 如果对你来说，啊你的答案是要还是不要？ Kalau aku sih yes. 如果我最好是说好。 Jadi kemudian dia ceritakan itu dan yaudah saya doakan. 以后他讲给我听的时候，我就为他祷告。 Sabtu depannya di persekutuan dia datang lagi. 以后在下个星期的团契，他又倒回来。 Ko Petrus, aku minta izin nanti kesaksian di depannya. 他说：“彼得哥哥，等下我要做一个见证在前面。 Kesaksian apa? ”我说：“什么见证呢？ Aku diterima 我被在那个公司 dari 被接 100 受， orang. 从100人里面 Yang diterima cuma 2. 接受的只有2个人， Aku sama temanku tadi itu. 我跟那个朋友。 Oh haleluya, puji Tuhan. Amin. 哈利路亚，赞美上帝！ Di dalam sekolah anugerah itu aku belajar berkata no dan ada anugerah Tuhan untuk menolong aku. 在那个谢小恩典的谢小，我要谢谢向罪恶说不，上帝的恩典救了我。 Tapi ada juga sih 但是也是有， orang yang saya konseling nggak semuanya berhasil begitu ya. 我每个帮忙他那个的关系，比如说每个讲师这样子的话， Musuh Petrus dia datang jatuh ya dalam dosa nggak bisa berkata tidak kemarin. 彼得哥哥，我现在罪恶里面，我不能够说不对罪恶。
doain, kasih semangat, hadapin lagi. 祷告给他兴奋，他又在面对， Waktu mau menolak dosa, 面对罪恶， gagal lagi, 又在失败， balik lagi. 又再回到上帝面前， Bisa sampai 10 kali bolak-balik. 能够到4次来来回回。 Apa yang akan saudara lakukan? 你要做什么？你应当做什么呢？ Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 不要紧， Itulah sekolah anugerah. 那个就是恩典的谢晓。 Sejauh bersandar pada anugerah Tuhan. 当我们靠着主的恩典的时候， Tuhan terus tolong kita belajar sedikit demi sedikit. Untuk akhirnya mampu berkata tidak. 上帝要 terhadap dosa. 帮助我们，一点一点的帮助我们，到结束，我们要有能力说，对罪要说不。 Amin. 阿门，弟兄姐妹 Saudara, 们。 saya suka apa yang ditulis oleh Jerry Bridges. Jerry Bridges berkata begini. 这里 British 这样子说， Tidak diragukan lagi salah satu alasan mengapa Tuhan sering membiarkan kita jatuh karena godaan adalah untuk mengajarkan kita bahwa melalui pengalaman bahwa kita benar-benar harus bergantung padanya agar kita mampu bertumbuh dalam 为什 kekudusan. 么有些时候上帝应许我们陷在罪恶里面呢？他要我们学习怎样子靠着他的恩典，让我们可以学习怎样子来胜过这个罪恶。 Kalau hari ini engkau pernah gagal, 如果今天你曾经失败过， gagal berkata tidak, 失败叫你说不， datang lagi kepada Tuhan, 你就倒回上帝面 bersandar 前， pada anugerah Tuhan. 靠着上帝的恩典， Jangan putus asa. 你不要绝望， Jadilah Kristen yang tangguh dan berani. 你要成为一个勇敢的基督徒， Bersandar anugerah Tuhan. 靠着上帝的恩典， Terus belajar. 一直的学习， Dalam anugerah Tuhan engkau akan dimampukan. 在主的恩典中，他要给你能力。 Amin. 阿门，弟兄姐 Kalau 妹们。 keluargamu dalam kondisi kritis, 如果你的家人在危机的时候， suami atau istri tidak bisa berkomitmen setia, 做妻子的、做丈夫的，不能够有一个肯定说我忠心。 sandarkan komitmenmu pada anugerah Tuhan. 你靠着你的界定对上帝的恩典， Perjuangkan pernikahanmu di dalam Tuhan. 你要征战你的婚姻在主的面前， Bersama Tuhan engkau bisa menang. 与主在一起，你要得胜。 Amin. Inilah sekolah anugerah. 这就是恩典的谢晓。 Saudara Kevin De Young berkata, Kevin De Young 这样子说。 keduniawian itu adalah pemutarbalikan kebenaran. 世俗叫我们把真理倒反过来， Yang dosa dianggap biasa, 罪恶犯罪当作平凡的， yang benar dianggap aneh. 真理它当作一个奇怪的。 Makanya kalau kita mau jadi sikap orang yang menolak dosa dibilang, kuno, ngaco 所 orang 以当我 aneh. 们对罪恶说不的时候，人要讥笑我们说：“你这个古老的。” Tapi ayat tadi mengajarkan, 但是刚才的圣经章节教导我们， anugerah itu mengajarkan terus-menerus kita. 恩典一直的教导我们，一直教导我们， Supaya kita akhirnya tahu bagaimana, apa sih yang no itu harusnya. 直到我们知道我们应当对罪恶说不是什么意思。 Sehingga kita tidak ragu berkata no. 直到我们不怀疑，我们讲不的时候， Orang Kristen yang normal 一个正常的基督徒 harusnya berkata no bagi 应当 dosa. 对罪恶说不。 Jadi berkata no itu adalah seharusnya, yang normal, yang benar untuk orang Kristen yang seharusnya. 一个正常的基督徒应当说不对罪恶。 Dalam bahasa Inggris ada istilah begini, saudara. 在英文有一个Kalimat begini, no is a new yes. Nah, 不是一个是的开始。 maksudnya gini. Kalau kita itu lebih suka ngomong yes, 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 karena yes itu nggak ada hambatan. 不是一个新的新的事。如果我们时常说 Maka 不， maka sekarang biasakan untuk berkata bahwa no itu no problem. 彼得terhadap Berkata no itu nggak ada masalah. 我们要学习讲不是没问题的。 So itulah yang sebetulnya harusnya kita juga miliki, saudara. 我们应当怎样子活出来？
Jangan merasa risih berkata no terhadap dosa. 我们不要借着很难讲这个对罪恶说不， Buat orang Kristen, 对基督徒来说 berkata tidak terhadap dosa dan keduniawian itu adalah normal dan seharusnya. 是一个正常的基督徒。 Amin. 阿门，弟兄姐妹们。 Kalau saudara bisa memiliki itu, saudara tidak akan merasakan pergumulan berat untuk berkata tidak terhadap dosa. 如果你能够这样子，你不会感到觉得沉重，对罪恶面对罪恶。 Roma 12 ayat yang kedua. 罗马书第12章第2节， Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. 在世界的看法， Berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. 不要笑话这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验可畏神的善良， Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah. 你能够分辨 Dan engkau, 分辨什么是上帝的旨意， dan engkau tahu mana yang harusnya no itu. 你应当知道什么时候你要说不。 Suatu hari seorang pengusaha datang sharing kepada saya. 有一天有一个生意人对和我谈天， Beberapa minggu yang lalu saya baru mengalami kemenangan yang berupa kegagalan. Wah, 上个 kemenangan. 星期我才面对一个kemenangan， Kemenangan yang berupa kegagalan. 得胜变为成为一个失败。 Saya tender ke sebuah instansi. 我问一个一个教官， Ya. Wah, ini proyek besar sekali. 这个一个很大的生意， Waktu mau presentasi tender, 当要讲到这个生意的时候， saya dipanggil sendirian masuk ke ruang pimpinan. 他叫我自己一个人进入到那个领袖的房间里面， Pimpinannya mengajak saya main mata, artinya korupsi. 那个领袖约我怎样子有一个私人的谈话。 Lalu bapak itu keluar dari ruangan itu. 然后那个先生从那个房间出来的时候， Dia bilang kepada timnya. Dia bilang kepada timnya, 他对他的团员这样子说 udah kita nggak lanjutin, kita pulang aja. 我们不要去管他，我们回去吧。 Padahal itu proyek besar, 其实那个是一个很大的生意， uang besar. 很大的钱。 Saya katakan, Bapak luar biasa. 我跟他说很特别， Bisa berkata tidak untuk itu. 你能够这样说不， Tapi jawaban Bapak itu, 但是他的先生的答案是， dia berkata, itu kan normal ya Musa. 他说牧师，这个是很正常嘛，牧师。 Kalau orang Kristen ditawarin gitu, kan normalnya menolak ya Musa ya. 他说如果一个基督徒人邀请我们这样子，我们是一个正常说不是吗？ Amin. 是吗，牧师？ Lalu dia balik tanya ke saya. 以后他就反过来问牧师， Kalau Musa di tempat saya jadi pengusaha yang seperti itu, Musa pasti nolak juga kan? 如果牧师在我这一边的话，你怎样子面对这个问题呢？你一定是你做牧师的，一定是积极。 Dan hari ini saya tanya kepada saudara. 今天我们问弟兄姐妹们， Kalau saudara menjadi pengusaha itu, pasti saudara menolak juga kan? 如果你成为那个生意人的话， Amin. 你一定积极是吗？ Orang yang mengenal siapa dirinya, harga dirinya sebagai orang Kristen, 他应 maka 当 dia dengan lega berkata tidak. 预备自己成为一个基督徒，所以能够有力量对这个生意说不。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, 我们在天上的阿爸 mampukan kami Tuhan 叫我们有能力， untuk bisa bersikap tegas menolak dosa dan 有一 keduniawian. 个强调的声音，对着拒绝这个罪恶在这个世界上， Kami lemah Tuhan, 我们软弱， dalam sekolah anugerah-Mu Tuhan, 在你的恩典的谢小 didiklah kami, 教导我们， mampukan kami, 叫我们有能力。 walaupun jatuh bangun, 虽然我们跌倒， walaupun tidak mudah, 虽然不容易， belajar untuk 来学习 berkata tidak terhadap dosa. 对罪恶说不。 Topanglah kami dalam anugerah-Mu. 求主支持我们在这个恩典的谢 Dalam 小， nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。